dalam negeri kita ini memang menjadi sebuah negeri yang seperti melting pot. Menjadi wadah kepada semua orang yang datang kerana kemakmuran dan kejayaan ekonomi kita bersama. Dan saya nak ucap terima kasih sekali lagi di atas apa yang telah kita mampu laksanakan setakat ini dengan pendapatan hasil yang tinggi, dengan pencapaian tertentu sama ada daripada segi pelaburan, dengan sumbangan KDNK yang terus menerus mencatatkan peningkatan saban tahun, dan ia sebenarnya menjemput manusia dan rakyat daripada pelbagai lapisan datang ke negeri Selangor, mencari rezeki di negeri Selangor dan juga membawa apa yang dikatakan harapan, pandangan, cara hidup yang mungkin berbeza tetapi perlu kita harmonikan. Sebab itu kalau kita dengar dalam ucapan di dalam negeri Selangor, hatta dalam doa yang dibacakan oleh Timbalan Mufti sebentar tadi, kita mahukan keharmonian di dalam negeri kita. Di kalangan masyarakatnya yang berbilang kaum. Dan ini adalah satu tanggungjawab yang harus kita sedari. Di peringkat awal ketika berada di kaunter hadapan, hatta ketika menetapkan keputusan, bukan bererti kita tidak hormat terhadap bangsa kita sendiri ataupun kepada nasib keluarga kita sendiri dan juga keturunan kita sendiri, tetapi ada pertimbangan multiracial yang begitu besar, ada pertimbangan masyarakat pelbagai kelas dan kelompok yang tinggal di dalam negeri kita. Landscape inilah yang harus kita sedari di peringkat awal dan kita harus terima dan kita harus bersedia untuk menanganinya. Selalu saya sebutkan bahawa ia bukan lagi pada tahap hormat menghormati. Bukan lagi pada tahap kita faham memahami antara satu sama lain. Tetapi juga kita harus mendalam daripada segi pengetahuan, daripada segi perbezaan dan perbezaan di antara kita. Sebab perbezaan-perbezaan ini harus kita selaraskan, harus kita koordinasi supaya tidak menimbulkan kekacauan ataupun menimbulkan situasi yang tidak kita ingini. Saya dalam taklimat-taklimat keselamatan selalu saya dapatkan maklumat-maklumat tertentu daripada pihak berkuasa ataupun mengingatkan bagaimana setiap isu-isu yang berkaitan di antara pelbagai lapisan kelompok ni. Kadang-kadang di kalangan masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat India dan apa yang terkandung di dalam kepercayaan masing-masing. Kadang-kadang rakyat daripada negeri lain, daripada negara lain, harus segera kita tangani. Harus segera kita hadapi dengan tegas supaya ia tidak merebak dan menimbulkan situasi yang tidak kita ingini. Lebih-lebih lagi, pada ketika ini, pada waktu ini, sebenarnya ini bukan masalah kita di Malaysia. Ia menjadi masalah seluruh dunia. Kewujudan apa yang dipanggil sebagai politik identity yang sedang merebak di seluruh tempat dan banyak kawasan yang bukan membawa maksud buruk di peringkat awal, iaitu ingin rasa bangga dengan identiti kita, rasa percaya dengan identiti kita, mengorek leluhur kita, mencari akar kehidupan kita, tak jadi masalah. Kamu lahir daripada kelompok mana, keturunan mana yang membawa kepada kebanggaan dan kepercayaan kita. Kita harus percaya daripada mana susur galur kita. Namun, ia tidak boleh diteruskan menjadi satu kepercayaan bulat. Sehingga keputusan-keputusan untuk semua juga ditentukan lebih berat. Berdasarkan susur galur, berdasarkan keturunan dan etnik. Meninggalkan elemen-elemen seperti adil, elemen-elemen yang fair, elemen-elemen kemanusiaan di antara kita semua yang harus kita hadapi dan harus kita tangani dengan baik. Sebab kita bukan sebuah negeri yang 90%, 80% pada satu-satu kelompok saja. Kita ada significant numbers daripada masyarakat berbilang kaum dan keturunan dan latar belakang, dan perkara ini kalau kita anggap sebagai satu kebiasaan, membesarkan dan saya sebutkan sebagai keegoan kepada identiti itu, akhirnya kita akan spark atau timbulkan apa yang kita panggil sebagai
krisis ataupun sebagai ketidaktentuan yang tidak diperlukan. Ini sangat perlu. Dalam sejarah negeri, dalam perjalanan negeri, kita pernah berdepan dengan beberapa situasi. Malahan di hari-hari awal saya jadi Menteri Besar, kita berdepan dengan satu situasi di Subang. Dan Alhamdulillah kerana ketegasan pihak berkuasa dan kerana beberapa keputusan awal yang kita lakukan, memanggil semua pihak dan menjadi semangat dengan mengambil kira keterbukaan dan keakraban dan muafakat di kalangan masyarakat. Alhamdulillah satu persatu kita dapat tangani, walaupun saya percaya ia masih lagi tersimpan dan kadang-kadang boleh dihidupkan dan dibakar semula. Justru saya percaya kita di sini telah dilatih dan berulang kali disebutkan agar hormat dengan lanskap ini, dengan fabrik ini, dan fabrik ini kena dipertahankan. Kerana kalau kita perbetulkan fabrik ini, mengambil kira kekuatan semua pihak, semua kelompok, hatta yang datang daripada negara luar sekalipun, insya-Allah kita akan dapat mengekalkan momentum, kejayaan dan juga hasil yang telah kita laksanakan sebelum ini.